Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Terima kasih pada anda semua yang sedang mendengar, dan sebelum itu di sini peringatan pada semua dan juga harap dapat anda bersama dengan saya sehingga jam 1 pagi ini nanti. Selepas 1 pagi MJ12 akan saya ketengahkan on call, ya, ulangan, kerana tadi saya dimaklumkan hari ini ada maintenance dalam konti. Saya dah bersemangat dengan berbaju Melayu bersongkok, topi lah pada pagi ini. Jadi saya sebab tu mula lebih awal sedikit lah. Kalau tak kan selalu 12, 20, 25 gitu baru akan mula. Tapi hari ini lebih awal lagi sebab jam 1 pagi nanti akan ada maintenance di sini. Jadi harap dapat saya ketengahkan lebih banyak kisah dalam masa 45 minit ini. Saudara, pelbagai kisah yang diketengahkan. Tapi sebelum itu saudara izinkan saya mengambil sedikit masa mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua geng-geng momok yang datang ke Esplanade semalam, membanjiri Esplanade dari hujung ke hujung, dari depan sampai ke belakang, duduk atas sofa, duduk atas lantai. Terima kasih atas kepada anda semua yang datang. Ada yang datang dengan kawan-kawan NS, ada dalam 8 orang budak NS, semua kepala botak. Ni asal ke rambut semua ni, kurang ni apa ni? Skinhead ke? NS bang, NS kan apa Dan ada yang datang dengan keluarga 3 generasi, nenek datang, cucu datang, anak-anak, mak bapak semua datang. Terima kasih. Ada yang datang seorang, ada yang jauh datang daripada Johor, naik bas. Terima kasih pada teman kita Faizal, kalau tak silap namanya, dari Johor. Terima kasih pada Faizal. Ada juga teman kita dari Kedah, orang Kedah pun ada, kebetulan ada di Singapura dengan isterinya dan datang juga mengeluangkan masa. Terima kasih pada orang Kedah yang datang. Namanya Yop, kalau tak silap saya. Semalam saya dah tanya namanya Yop. Terima kasih pada brother Yop dari Kedah, Sungai Petani mungkin, yang datang. Terima kasih juga, kita ada beberapa pendengar dari Batam semalam. Ada seorang pendengar, saya tak bergambar dengannya, yang bernama Herman dan juga pasangannya. Saya tak tahu siapa nama pasangan, tapi Herman, terima kasih pada Herman yang sudi hadir untuk bersama acara Misteri Jam 12 di Esplanade. Memang meriah dan saya rasa satu acara yang boleh saya katakan sebagai dapat berjalan dengan baiklah, dengan sempurna. Terima kasih pada geng momok semua yang tak dapat datang. Tidak mengapa, lain kesempatan boleh kita lakukan. Dan itulah satu acara yang mana saya berkongsi kisah, tapi saya ada selitkan sedikitlah elemen bergurau senda kan. Kalau tidak nanti semua serius saja. Jadi terima kasihlah. Saya amat hargai setiap di antara anda, setiap individu yang datang. Oh ya, tak lupa juga pada yang datang berkerusi roda, datang berkerusi roda, walaupun sakit kaki, datang dengan crutches, ada yang datang dengan tongkat. Saya nak ucapkan terima kasih atas masa yang telah pun anda luangkan untuk sama-sama kita berikan sokongan kepada Misteri Jam 12. Terima kasih. Kalau boleh jangan lupa share video. Saya ada upload video ringkas seminit tu. Saya akan upload video penuh. Tunggu masa untuk edit di YouTube. Tapi setakat ini di Facebook dan juga di Instagram ada sedikit lah behind the scene, yang mana ada juga beberapa video ataupun ada satu scene tu di penghujung acara itu saya mendapatkan suara sorakan daripada semua peminat MJ12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, terima kasih. Kita akan mulakan kisah pertama saudara. Ini adalah pengakuan seorang suami. Sama ada benar ataupun tidak, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Ini hiburan.
Siapa suruh percaya? Tapi kalau sekiranya kes ini pernah berlaku adalah kebetulan, dan kalau ingin kepastian, rujuklah pada mereka yang pakar, yang arif dalam bidang ini. Sama sekali jangan percaya apa yang saya ceritakan, hanya kita terima sekadar hiburan seram. Itu saja, tidak lebih dari itu. Baiklah, yang ini kisah ingin saya bacakan. Pengakuan seorang suami, namanya dia tukar. Katanya jangan sebut nama yang tertera di alamat email saya, Kisi. Gunakan nama saya, Yazid. Yazid berkongsi pengalaman beliau. Katanya, sekarang saya dah berpisah dengan bekas isteri saya. Tapi sebelum ni, saya berumah tangga selama lebih kurang 4 tahun berumah tangga. Ya, bersama dengan bekas isteri sebelum saya berpisah atas perbuatannya yang sama sekali saya tidak boleh terima. Jadi kata Yazid, tajuk email tu terus saya macam tengah scroll email, scroll. Sekali ternampak tajuk Yazid, zam, saya mangsa nasi kangkang isteri. Itu tajuk email. Tapi di udara ni kita kena beralas sikit. Jadi saya nasi tangas. Ya. Selain daripada perkataan nasi tu, kita gunakan perkataan tangas. Tangas tu sama maksudnya. Ya, tapi lebih beralas. Orang Melayu kan beralas. Macam-macam perkataan kita buat, kita tak gunakan, kita gunakan perkataan orang lain. Sebab apa? Kita tahu itu tak sopan. Jadi kita gunakan perkataan sopan, nasi tangas. Yang ini kiriman daripada berada kita. Berkongsi begini kisahnya. Saya berumah tangga sudah pun masuk 4 tahun. Ya, sudah pun masuk 4 tahun. Tahun 2010 saya berumah tangga. Waktu tu setelah 4 tahun saya ceraikan isteri saya atas perbuatan yang saya sama sekali tidak boleh terima, katanya Brother Yazid. Tahun pertama seperti biasa, Kesi, honeymoon period. Tahun pertama kita berumah tangga, honeymoon period. Memang happy sangatlah. Cuti sana sini, hanya kami berdua saja. Hidup berduaan, tengok wayang. Tahun kedua, saya dengan dia masih okey. Yang tak okey masuk tahun yang ketiga. Tahun ketiga, Kisi. Apabila isteri saya ni bertukar office, dan apabila dia bertemu dengan seorang lelaki yang pandai bermain kata-kata manis. Casey, setanggungjawab manakah kita, orang lelaki, ataupun walaupun kita ni seorang lelaki yang bertanggungjawab, kasih isteri kebahagiaan dari segi wang, percutian, kasih hadiah bila birthday, kasih hadiah bila ulang tahun perkahwinan, ada kalanya surprises here and there. Kita boleh usaha, Kisi. Tapi kalau isteri tu dah nak main kayu tiga, dia tak ingat tu semua. Dia tak akan ingat tu semua. Dia akan hanya ingat untuk keseronokan dirinya saja. Inilah yang terjadi pada saya. Saya bukan nak kata, Kisi, yang saya ni orang kaya banyak duit. Tidak. Tapi Alhamdulillah saya mempunyai pekerjaan yang baik, dan gaji saya pun memang saya rasa boleh menampung isteri saya dan anak-anak kalau ada anak. Tapi Alhamdulillah, Kisi, dengan yang isteri ini saya tidak dikurniakan cahaya mata. Mungkin Allah tahu 4 tahun kahwin tak ada cahaya mata. Allah tahu sebab isteri saya perangainya sekian-sekian. Tahun ketiga dia berpindah office ke tempat baru. Seorang lelaki ni dah nak berkenalan dengan dia. Tak kisahlah isteri atau suami, kita masing-masing ada naluri, Kesi. Kita tahu lelaki ni yang rapat dengan isteri kerana kerja, kita boleh nampak. Tak perlu cakap, kita boleh nampak. Gerak-geri, cara dia pandang, cara dia cakap, telefon, waktu dia telefon pukul berapa. Saya, Kisi, nampak. Beberapa kali saya beritahu isteri,
Isteri saya kata, tak adalah bang, abang ni jealous. Waktu tu isteri saya belum ada hati dekat lelaki ni, tetapi saya tahu lelaki ni ada hati pada isteri saya. Bila saya kata pada isteri saya, dia hanya menepis, kata saya ni cemburu, kuat cemburu, cemburu buta. Tapi tahu Casey, lelaki akan tahu lelaki lain nak mengurat pasangannya. Lama-kelamaan, meeting sama-sama, balik malam, meeting dekat kerja, overtime. Isteri saya memang kalau dia kerja, waktu-waktu ada audit, dia akan balik lewat. Tapi faham dekat office lama, dia balik lewat kerja. Office baru balik lewat pun kerja, tapi ada partner. Bayangkan, pukul 11 malam, telefon isteri berbunyi, mesej masuk bertubi-tubi. Bila tanya, siapa? Kawan kerja. Apa mesej malam-malam? Dia tanya pasal kerja lah bang. Abang jangan cemburu boleh tak? Diam. Diam. Dan diam. Dan diam. Sampaikan saya terdiam. Begini kisah saya. Casey, selepas tahun ketiga berumah tangga, masuk beberapa bulan sahaja isteri berada di tempat baru, isteri dah mula tunjukkan tanda-tanda yang dia rasakan lelaki ni masuk dalam privasi hidupnya adalah satu perkara yang biasa. Bila sang isteri mempunyai tanggapan, it's okay, you can enter my private life. Maksudnya, jam 11 boleh telefon, jam 12 boleh message. Itu adalah tanda-tanda yang tidak baik. Saya tegur, dia marah. Saya tegur, dia marah. Sampaikan saya terlupa apa yang berlaku pada waktu itu. Yang saya tahu, saya ni menjadi bodoh dan tongong secara tiba-tiba, Casey. Teman saya yang rapat datang beritahu saya yang dia ternampak isteri saya dengan lelaki lain. Saya hanya katakan, tu kawan kerja lah. Casey, sebelum ni, saya ada beritahu teman rapat saya tentang lelaki di tempat kerja isteri saya. Sebelum saya terkena perbuatan isteri yang kenakan saya nasi tangas. Saya kata pada sahabat baik saya, aku risaulah dengan isteri aku ni. Tempat kerja dia ada lelaki baru ni. Malam-malam pun mesej telefon. Kadang-kadang sampai ketawa-ketawa. Teman saya suruh saya, nasihatkan saya supaya ambil tindakan. Maksudnya, cakap dengan isteri baik-baik, jauhkan diri, jangan mesej malam-malam. Saya dah beritahu, tapi saya kena marah. Jadi, teman saya ni nampak lelaki dengan isteri saya. Dia tak kenal lah lelaki tu siapa. Dia tak kenal sebab dia tak nampak wajah lelaki yang saya pernah ceritakan padanya. Dan bila dia beritahu saya, reaksi saya sepatutnya marah. Marah dan saya nak tahu, saya akan telefon isteri, macam reaksi sebelum ini. Tapi waktu tu teman saya kata, bila dia beritahu saya hanya katakan, kau ni fikir bukan-bukan lah. Biarlah, itu kawan kerja dia. Anda bayangkan, itu yang diceritakan oleh teman Yazid kepada Yazid selepas Yazid terkena nasi tangas. Dan teman saya ni, kata Yazid, nampak lagi. Kali ini nampak isteri saya dengan lelaki yang sama sebelum ini dia nampak dekat panggung wayang. Takkanlah business partner sampai tengok wayang. Dia telefon saya ke si? Saya jawab, hello? Rul, ada apa? Yazid, aku nak beritahu kau something lah. Kau kena maintain dulu. Jangan mudah marah. Tapi ini sebagai sahabat aku nak beritahu kau ni. Ada apa? Cepatlah, aku tengah sibuk ni. Aku nampak isteri kau. Okey. Dah tu? Aku nampak isteri kau dengan lelaki itu hari yang aku bilang dekat kau tu. Kan aku dah cakap tu kawan kerja. Tapi ni dorang tengah dekat wayang, tengah queue nak beli tiket wayang.
Alahai, setakat tengok wayang je. Bukanlah masuk bilik hotel. Kau ni tak ada kerja lain nak telefon aku? Aku sibuk lah. Saya letak telefon Casey. Teman saya terperanjat. Terkejut. Yang dia beritahu saya, nampak isteri saya dengan lelaki lain, saya cool. Tak marah. Cuma yang marah adalah saya marah teman saya yang komplain dekat saya. Bayangkan. Sampaikan saya ni dah lupa diri. Isteri buat apa saya iakan aja. Casey, satu hari tu isteri saya tak ada rumah. Sampai seminggu tak ada rumah. Isteri saya ambil cuti dari kerja, tapi dia tak ada di rumah. Saya pergi rumah mak. Mak saya duduk berbual-bual. Dia tanya, mana bini kau? Cuti mak. Cuti. Aku tahu kau bilang aku juga. Mana dia? Saya tak boleh jawab, Casey. Dia cuti lah mak, cuti. Aku tahu dia cuti. Kenapa dia tak datang rumah aku ikut engkau? Saya tak ada jawapan, Casey. Keluar agaknya ada kerja. Kata cuti ada kerja pula. Saya tak ada jawapan, Casey. Saya kata, nanti saya call dia mak. Tak apa, tak payah. Ni aku dah bungkuskan lauk untuk dia ni. Nanti balik kau kasih dia. Ya mak. Waktu tu saya masih ingat lagi. Yang satu soalan mudah mak saya tanya, mana isteri saya? Saya hanya boleh katakan cuti. Tapi saya tak tahu dia ke mana. Bayangkan, para pendengar Ria 897. Malam tu saya pun pulang ke rumah. Masuk dalam rumah, letak lauk dekat dapur. Saya duduk. Saya masih tertanya-tanya, mana isteri aku Saya pun tak telefon Casey. Langsung tak ada niat nak angkat telefon isteri tanya dekat mana. Tak ada, Casey. Saya pun masuk dalam bilik, baring atas katil, terus tertidur. Waktu saya tidur, Casey, datang seseorang yang saya tak nampak, hanya dengar suaranya saja. Hanya dengar suara, kata Yazid. Orang ni dalam bilik yang begitu terang. Ya, begitu terang sangat biliknya. Saya hanya nampak putih, berkilauan, itu saja. Orang ni datang. Dalam mimpi saya dia kata, Assalamualaikum Yazid. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya tak nampak wajah. Yazid, apabila engkau bangun, engkau dapatlah bantuan. Kau dapatkanlah bantuan. Apabila kau bangun, kau carilah bantuan. Apabila kau bangun, saya terbangun, Casey, dari tidur. Siapa Saya bangun. Saya terus telefon sahabat karib saya yang sebelum ini pernah telefon saya beberapa kali. Selepas tu senyap sebab saya marah dia. Saya kata, jangan kepo hal rumah tangga aku. Casey, waktu tu dah malam, Casey. Saya telefon, dia jawab, hello. Yazid, ada apa Rul, ni akulah. Abda, aku nak tanya kau soalan. Mana isteri aku pergi Kau tahu tak? Isteri kau tanya aku? Apa cerita kau call aku malam-malam? Tak ada lah. Tadi aku pergi rumah mak aku.
Aku tahu isteri aku ambil cuti seminggu. Tapi dia bagaimana Yazid, aku rasa kau kena jumpa pakar, ustaz ke. Ada benda tak kena tentang kau ni. Tak apa. Besok aku datang rumah kau, aku bawa kau jumpa tukang ubat yang pernah tolong mak aku satu ketika dulu. Yelah. Casey, saya tidur. Bangun besok pagi, saya mandi siap-siap, tunggu teman saya Rul untuk datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Dah sampai pun kau. Sorry. Jom, ikut aku. Saya ikut. Pergi rumah pakar perubatan, Casey. Pakar tu datang tengok saya. Dia suruh saya duduk. Dia kata, ini ke kawan awak yang awak cakapkan tu? Ya. Pakar tu pun mula baca. Kemudian dia ambil air tu. Dia kata, nah, minum air ni. Sebelum minum, baca bismillah. Saya minum ke si? Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Ria 897 FM. Selepas saya minum air bacaan tu, tiba-tiba Casey, saya rasa nak muntah. Keluarkan. Air apa tu? Kenapa saya rasa mual nak muntah ni? Saya muntah. Casey, banyak saya muntah dekat dalam besen yang besar. Rul, kau bawa aku tempat apa ni? Air apa tu awak kasih saya? Pendengar Ria 897. Waktu tu saya rasa mual, nak termuntah. Pakar tu tengok saya. Saya rasa awak ni menunjukkan tanda-tanda awak terkena nasi tangas. Apa tu nasi tangas? Kawan saya cakap. Kan aku dah bilang kau. Nasi tangas. Nasi sihir yang dibuat-buat oleh isteri kau supaya kau ni jadi bodoh. Kau dengar cakap dia. Mana kau tahu ni semua? Mana kau tahu? Saya marah teman saya, Casey. Pakar tu baca lagi. Rupanya banyak Casey saya terkena. Bila pakar tu mula membaca ayat kursi, saya mula buka butang atas. Kenapa panas tiba-tiba? Panasnya. Kau baca apa ni? Asal aku panas ni? Panaslah. Rul, buka kipas Rul. Panaslah. Panasnya. Jangan baca lagi. Bayangkan. Pendengar Ria 897 FM. Dia baca lagi. Saya sampai menggeletar seluruh anggota badan. Menggeletar. Pendengar Misteri Jam 12. Dipendekkan cerita. Akhirnya, saya dapat dipulihkan. Satu yang bagusnya tentang perawat-perawat ni, kebanyakan dari mereka mempunyai pengalaman yang boleh merawat kalau seseorang terkena sihir seperti nasi tangas. Ini antara kategori sihir yang senang untuk dilucutkan. Dia setakat mengawal badan, mengawal pemikiran. Selepas dah sihat, dah pulih,
Anda bayangkan, saya terus angkat telefon. Saya tekan nombor telefon isteri. Telefon tu dimatikan. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Dalam bahasa Inggeris lah. Telefon lagi. Telefon lagi. Tak jawab Casey. Telefonnya dimatikan. Dan itu adalah hari yang ke-3 atau 4 setelah isteri saya bercuti selama seminggu. Saya tengok, Tuan Haji, minta maaf. Apa jadi pada saya? Isteri kamu dah guna-gunakan kamu. Isteri kamu ni buat kamu jadi bodoh. Apa dia buat, kamu dah tak payah soal-soal lagi. Dah tak payah tanya lagi. Dia buat apa pun dah tak payah dan tak perlu minta izin dari kamu. Sekarang kamu tahu tak dekat mana isteri kamu? Saya tahu dia cuti, tapi saya tak ingat lah. Dia ada bilang saya tahu, saya tak ingat lah. Bukan tak ingat, dia tak bilang. Saya terperanjat. Sebab tu dia nak rahsiakan. Pendengar Ria 897 FM. Bila isteri saya balik daripada bercuti hari yang ke-6. Dia cuti seminggu, dia balik hari yang ke-6. Ya, hari yang ke-6 dia balik. Saya duduk rumah, saya buat macam biasa, Casey. Saya buat macam biasa. Dan satu waktu tu saya keluar pergi kerja. Ya, keluar pergi kerja. Macam biasa juga. Keluar. Kemudian dalam masa setengah jam, saya balik rumah. Saya balik rumah, saya buka pintu perlahan-lahan, katanya Yazid. Buka pintu perlahan-lahan sebab lazimnya dia masak nasi pada waktu pagi. Sebelum dia keluar pergi kerja, dia akan masak nasi. Saya akan keluar pergi kerja lebih awal dari isteri. Isteri masuk office pukul 10. Saya masuk office pukul 8.30. Jadi lazimnya 7.30 saya dah keluar rumah. Jadi sebelum dia keluar rumah, dia akan masak nasi dulu. Nanti balik tu kadang-kadang dia akan masak lauk ataupun dia akan beli lauk saja untuk saya makan dengan dia. 7.30 saya konon-konon keluar rumah. Pukul 8 masuk balik. Buka pintu perlahan-lahan, tolak. Tengok dapur tak ada. Tengok kasut kerja masih dekat dalam rumah. Belum lagi keluar dari rumah. Saya pergi dapur, jenguk. Periuk nasi dekat atas dapur tak ada. Jalan, saya nampak pintu bilik tertutup rapat. Saya terajang pintu bilik. Casey, saya terajang. Apabila saya terajang, saya nampak, maaf cakap Casey, periuk nasi di atas lantai yang beruap. Isteri saya sedang dalam posisi yang mana periuk tu di bawah kelengkangnya. Saya tengok dia terpaku tengok saya. Asal tak pergi kerja? Hah? Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya ini kerja kau. Kau pergi cuti sampai aku tak tahu kau pergi mana. Kalau kau nak tahu, sihir yang kau kenakan pada aku sebelum kau pergi cuti dah pun dikeluarkan. Aku konon-konon aja. Bila kau balik tu, aku buatlah apa yang kau nak. Buat bodoh. Jangan cakap dengan kau. Duduk buat hal sendiri. Kau main message berbual dengan jantan depan mata aku pun aku buat bodoh. Tapi aku dengar, cuma belum masanya. Sekarang ni masanya.
Contoh Casey, ini bukan nama sebenarnya. Waktu tu juga Casey, dia berdiri. Saya kata padanya, Suzana binti Abdul Talib, aku Yazid bin Abdul Rahman. Ini bukan nama sebenar ceraikan dikau sekarang ini, saat ini, dengan talak 3. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, terima kasih kepada semua geng-geng Momo. Anda boleh hubungi saya kalau ada kisah misteri, ya, boleh hubungi saya dan kita akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana bersama dengan saya Casey di Ria 897 selepas pesanan-pesanan berikut ini. Ria 897 FM. Okey, testing. Sekarang tengah iklan. Perhatian, ini adalah Okey, harap dapat dengar suara. Terima kasih kepada anda semua yang sudah mendengar kisah tadi, nasi tangas tu. Sebenarnya kisahnya lebih panjang dari apa yang saya kongsi. Tapi panjang tu kerana ada detail-details perincian, rinci-rinci yang saya rasa tak perlulah saya kongsi lebih lanjut. Dan harap terhibur dengan kisah yang pertama awal tadi ya. Dan kita akan sambung kisah yang kedua. Malam ni ingat kisahnya agak ringkas sedikit. Saya tak dapat ketengahkan banyak kisah sebabnya malam ni ada sistem upgrading ya, dan juga para technician yang akan masuk dalam bilik ini untuk upgrade sistem lah. Jadi harap maklum dan terima kasih pada semua. Okey, saya akan ke udara. Okey. Sebentar ya. Sebentar. Sekejap. Okey, terima kasih saudara pada anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Mohon maaf, kejap lagi Misteri Jam 12 akan berakhir malam ni. Tapi kita akan teruskan encore selepas ini. Minta maaf, encore ni pun saya adalah rancangan yang telah pun anda dengar sebelum ni. Jadi saya akan cuba tengoklah encore-encore yang mana yang sempat saya masukkan. Saya pun tak keep track apakah rancangan encore yang saya dah kongsi sama. Terima kasih. Yang ini daripada pengirim kita yang berkongsi kisah pengalaman misteri. Minta maaf daripada Yazid tadi dah baca. Yang ini kiriman daripada Nur Farhana. Ia berkongsi. Oh, nampaknya saya jawab panggilan berkelap-kelip telefon saya ni. Siapa kegerangan? Hello, selamat pagi. Hello. Halo, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Siapa ni? Pak Majid Kesi, Ya, saya nak beri sikit pandangan lah Kesi. Tentang apa tu? Tentang Pak Radin ni. Saya tahu dia, saya dah Google dekat .com semua. Dia selalu cakap pasal .com kan. .com. Pertama sekali dia ada 7 beradik. Adik-beradik dia semua sudah kahwin. Tinggal dia seorang yang belum kahwin. Umur dia dah baru 62 tahun. Kesi. Oh, macam polis jadi apa maklum balas yang anda nak kasihkan ni? Lagi satu Kesi. Mana datang Pak Radin itu Kesi? Radin dia tu. Oh, mana? Itu mungkin nama timangan kawan-kawan panggil Tak ada. Nama dia Saleh. Oh, terima kasih Cik Majid. So apa saya tengok itu malam dia berbual sampai pukul 2.10 tu Kesi.
Pasal dekat kolam tu pasal. Saya memang tak suka kan ini semua. Tapi janganlah begitu, kasihlah orang lain can kan. Macam Ubud Mahdi lah, Haji Ismail, semua berbual bagus apa. Syekh Alta semua. Kan? Okey, kasih Pak Radin, kalau dengar, saya minta maaf Pak Radin Assalamualaikum, kasih. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo, ini Pak Majid ya? Ini Pak Raden. Tak apa, Pak Raden maafkan. Kita ini hidup di dunia sementara aja ya. Terperanjat semua Okey, kita sambung kisah. Ini datang daripada Nur Farhana yang berkongsi kisah. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Saya pernah terkena gangguan, tapi hanya yang ringkas perkara ini berlaku. Saya waktu tu sedang duduk di taman permainan dekat rumah saya di kawasan Shah Alam. Ya, Shah Alam ni depan rumah ada taman permainan. Jadi waktu tu kakak saya ni nak balik rumah, nak jemput saya dari rumah dan nak bawa saya pergilah ke pusat beli belah yang mana ahli keluarga sedang berkumpul untuk jamuan makan malam. Jadi saya ni pula bersekolah. Balik sekolah, sampai ke rumah ni saya mandi, salin, siap-siap. Kemudian saya keluar. Bila keluar rumah, kakak kata on the way nak dekat sampai. Saya pun keluar. Saya tak baca mesej kakak cakap, nanti bila dah sampai, kakak call baru kau keluar. Kakak cakap on the way, saya pun keluar. Keluar daripada rumah. Saya dah kunci mangga semua. Pintu besi depan rumah saya dah ketap dengan mangga. Saya diri dekat depan ni, tunggu. Mana kakak aku ni? Tengok mesej, alamak, nanti bila dah sampai baru kakak call. Takkan nak masuk balik, malas ke si nak buka pintu, nak buka tu, nak buka ni. Saya pun jalan ke depan sedikit, ada taman permainan dekat rumah saya di Shah Alam Section 7. Dekat taman permainan ni pula ada buai ke si, ada 2 buai. Saya duduk satu buai, kemudian saya main lah swing. Main buai Tengah main buai swing ni, tengah tunggu kakak saya datang ni. Dan saya berhenti. Saya berhenti sekejap untuk tengok mesej kakak saya. Kak, dekat mana? Kasih 5 minit. Okeylah. Saya pegang handphone, saya pun tengah scroll Instagram katanya. Tengah scroll Instagram, tengah scroll Instagram. Saya like gambar kawan. Tiba-tiba Casey bunyi. Buai dekat sebelah saya ni bergerak. Saya pusing perlahan-lahan tengok buai ni. Dia berhenti Casey, berhenti, betul-betul berhenti. Zap! Tiba-tiba Astaghfirullahalazim. Saya pun bangun. Saya jalan ke si. Sebab tu adalah atas tu pasir. Jalan sampai dekat tepi jalan. Saya toleh belakang, ada 2 buai. Dua-dua buai tu bergerak dengan laju ke si. Naik atas turun bawah. Ya Allah. Dari jauh nampak lampu. Itu kereta kakak saya. Saya lambai-lambai. Kak. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya lambai-lambai. Kakak saya pun datang. Masuk, tutup. Kakak saya turunkan cermin. Kakak saya senyum. Naikkan balik. Kawan kau tinggal mana? Kakak saya tanya. Kawan kau tu tinggal mana? Nak aku hantar tak? Kak. Mana ada kawan, Kak? Saya seorang. Kakak saya takut sebenarnya. Kakak saya dah takut Saya pun dah takut. Kakak saya kata, tak adalah, aku main-main lah. Rasa lega ke si. Jalan terus sampai dekat pusat beli belah. Dah letak kenderaan, naik lift. Kakak cakap, Dek, tadi actually kan aku nampak tau. Cuma aku cakap aku main-main sebab aku tengah takut. Kisah
Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Harap anda terhibur dengan kisah awal tadi. Dan Misteri Jam 12 Encore akan bersama dengan anda, harap maklum. Encore ni adalah rancangan ulangan. Rancangan ulangan. Jadi kalau ada nak teruskan dengan MJ12, dipersilakan. Jangan malu, jangan segan. Terus bersama dengan kami di Ria 897 FM. Casey undurkan diri. Mohon maaf, hari ini setakat 2 cerita dapat saya ketengahkan. Kalau biasa ni selalunya satu suku baru saya main lagu. Tapi malam ni sebabnya ada sistem upgrading ya di dalam konti ni. Jadi saya terpaksa beri laluan kepada para technician yang akan masuk bila-bila masa dari sekarang. Ya, terima kasih pada yang sedang menonton di YouTube. Terima kasih pada anda yang datang. Ada yang kata Casey buat lagi lah acara seperti Esplanade tu. Tengoklah ya. Sebabnya acara tu pun yang buat adalah Esplanade. Tahun lepas Esplanade ada buat, dia undang saya buat pertama kali. Dan selepas kejayaan tahun lepas ya, tahun ni dia undang lagi sekali lagi. Dan untuk buat satu lagi acara ni, biasalah kalau dalam zaman sekarang ni nak buat apa-apa pun kita perlukan kehadiran para penaja kan. Jadi kalau ada penaja, adalah acara macam tu. Kalau tidak, memang susah lah sebab kita perlukan venue, ya, penaja untuk tempat, penaja untuk sistem suara dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi pada yang hadir semalam. Begitu meriah sangat, saya suka dengan kehadiran ramai yang duduk berkumpul, ketawa, rasa seram Ada yang datang bawa pembantu rumah Pembantu rumah dia pun rasa takut terperanjat juga. Bagus Jadi pembantu rumah tu taklah sentiasa terperangkap di rumah kan. Jadi sama-samalah. Dan terima kasih sekali lagi. Esok ataupun hari Sabtu ni lah saya akan berada di Padang. Ya, tahun ni saya sekali lagi dipilih untuk berkhidmat kepada negara selaku pengulas perbarisan Hari Kebangsaan. Tahun lepas saya pertama kali, ini adalah tahun kedua saya buat, dan saya akan menjadi pengulas lah perbarisan Hari Kebangsaan. Jadi hari ini Sabtu ni saya ada raptai. Ya, saya akan berada di Padang untuk rehearsal. Jadi, yalah, harap semua berjalan dengan lancar. Terima kasih pada yang menonton dan terus kongsilah video-video dan jangan lupa untuk dengar Ria sentiasa dan downloadlah aplikasi Mi Radio. Casey undurkan diri. Selamat pagi. Bye-bye. Ria.